Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinannya hari ini kita dapat bersama-sama. Hari ini 25 bulan 6 tahun 2021 untuk kita tengok apakah yang kita boleh lihat dalam maklumat dan butiran. Kali ini kita nak tengok maklumat dan butiran. Kalau kita tengok dalam pendaftaran senarai daftar PTJ ni, ada ikon untuk yang bahagian ni, maklumat butiran. Apa yang kita nak ketahui tentang maklumat dan butiran ni. Ikon ni ada nombor 2, kemas kini, maklumat butiran, kemudian ada maklumat butiran. Maklumat butiran ni adalah penting untuk kita ketahui status alat tu. Okey. Kita dalam contoh yang harta lah, mudah kita tengok. Okey, kita pergi maklumat butiran. Dalam maklumat butiran ni, AMS dah design lah. Pertama sekali dia ada gambar alat ni. Okey, kita dengan sekali tengok dalam maklumat butiran ni, jadi kita dah boleh tahulah keseluruhan status alat ni. Okey, di mana maklumat asas di sebelah kiri. Maklumat asas dia seperti nama, harta modal kategori, sub kategori dia, apa kod dia, apa jenama dia, apa model jika ada. Kemudian daripada ni tag ID dia 736, kita dah tahu kan. Kalau ni dia engineering, dia bagi engineering ni dia ambil daripada ENG ni lah, kod dia ni. Kemudian dia Pawam 7336, kampus kejuruteraan ni lokasi kampus kejuruteraan, pusat pengajian. Kemudian nombor harta dia, parent dia, nombor siri jika ada, nombor jabatan. Kalau kes kami adalah ada nombor siri jabatan. Kemudian lokasi yang pertama ni adalah Makmal Teknik. Ini diberikan oleh IFAS. Okey, IFAS. Kemudian dia ada lagi di sini jenis perolehan. Kemudian harga dia berapa, PO dia berapa, tarikh PO tahun, kemudian nombor akaun, kemudian kod pembekal. Okay, semua ada dalam ni. Kategori dia, jenis alatan, sokongan, kejuruteraan, bukan aset grant, keterangan lain Pawam. Ini adalah PTJ lah. Kemudian dimasukkan bila dan kemas kini bila. Ada dalam ni. Kemudian di sebelah kanan pula dia ada status. Itu keadaan dia baik alat ni. Kita baru beli, baik. Kemudian QPA 2. QPA 2 ni adalah yang tadilah. Yang ni. Yang daftar tadi. Kemudian QPA 6. Kita nak tengok pergerakan, kita boleh lihat QPA 6. Jadi QPA 6 sekarang ni dia berada di bilik Makmal Teknik. Ini daftar pergerakan daftar pergerakan QPA 6. Jadi kita boleh lihat di mana berada alat ni sekarang. Okey, QPA 7 adalah kita nak lihat alat berada di sini juga, tapi dalam bentuk QPA 7. QPA 7. Yang di print QPA 7 tu dia akan loading sedikit masa untuk dia print QPA 7 di 0.3. Nah, ni QPA 7. Boleh juga kita terus cetak QPA 7 tu. Kan? Alat ni, faktor ni ada dalam QPA 7. Okey, kita tutup. Okey, kita kembali sini. Okey, ni di lokasi ni lah. Pusat pengajian kejuruteraan awam, arah bawah, Makmal Teknik, bilik ujian 2. Untuk nak print QPA 7, kita akan lihat di sini
Dan kita boleh terus print Q4 7 untuk bilik ni. Dan dalam bilik tu mestilah ada alat ni. Okay. Q4 9 tiada aduan kerosakan. Jika ada aduan kerosakan, kan ada Q4 9 ni. Ataupun selenggara bukan aset selenggara lagi. Bermakna tak ada dalam ni. Nanti saya akan tunjuk yang ada selenggara. Q4 13 tak ada. 14 ada. Kalau ada penyelenggaraan ada 13 dan 14. Okey, 16 dan 17 pun tak ada. 16 dan 17 ni untuk apa tuan-tuan? Untuk dilupuskan. Okey, jadi tak ada dalam ni. Okey, itulah secara ringkas lah. Secara ringkas. Apa yang ada di maklumat aset dan inventory ni. Untuk nak kemaskini boleh juga. Kan? Status dia ataupun nak kemaskini alat ni lagi pun boleh juga. Link sini ataupun senarai daftar, senarai bersih. Nak cetak Q4 2. Nak cetak Q4 2 pun boleh. Kalau kata alat ni tak ada Q4 2 lagi, kita baru create. Jadi boleh cetak Q4 2. Cetak untuk alat ni lah. Proctor Conversion Machine ni. Jika kita tak ada lagi. Tapi dalam case sekarang kita dah ada dah. Yang generate by eFast. Itu Q4 2 kita. Yang di-generate oleh eFast. Dah ada dah. Jadi tak perlu kita cetak. Jika kita create sendiri, alat tu baru dijumpa dan sebagainya, kita boleh cetak Q4 2 untuk alat ni. Kemudian boss sign. Kan? Boss sign, cuba kita pergi ni, cetak Q4 2. Jadi, kita boleh print. Yang ni print sini dan minta boss kita tanda tangan di sini. Dan kita boleh upload balik benda ni menjadi dokumen Q4 2. Okey. Saya boleh faham lah tu. Untuk kalau kita Q4 7 ni kita lihat di lokasi kita. Tetapi jika alat ni contohnya berada di PTJ lain, kita pinjamkan dia. Kan? Kita pinjamkan dia PTJ lain, kita nak tengok dia. Apakah Q4 di sana, di PTJ lain tu. Boleh juga. Nanti kita pergi satu contoh lah kan. Satu contoh. Kita pergi senarai daftar PTJ. Kita pergi cari alat. Satu katakanlah di lokasi dipinjamkan di Aero Angkasa. Kan? Aero Angkasa Makmal Dynamic. Dua alat apa? Alat dia adalah Educational Wind Tunnel Plane TE. Jadi alat ni berada di Aero Angkasa. Kan kalau kita tengok dalam yang ni, kita tengok dalam lokasi. Tengok Pusat Pengajian Kejuruteraan Aero Angkasa. Kan kita search pun dalam Kejuruteraan Aero Angkasa. Jadi dia berada di Aero Angkasa. Jadi kita akan tengok Q4 7 di Aero Angkasa ni yang Cik Najib buat. Okey, kita boleh tengok. Okey, dengan kita klik maklumat butiran ni. Itu contoh yang kedua. Tadi pertama di PTJ kita. PTJ yang kedua adalah, kita tengok ini gambar dia. Alat di sekarang berada di Aero Angkasa. Maklumat belah kiri ni. Okey, alat kita. Tapi dia berada di Aero Angkasa. Jadi kita nak tengok Q4 yang Cik Najib buat di Aero Angkasa. Campur dengan barang kita. Barang dia dengan barang kita sekali. Boleh faham tak? Tadi barang kita saja, PTJ kita saja. Sekarang kita nak tengok barang kita ni, Educational Wind Tunnel ni, dalam Q4 dia. Kita tengok Q4 yang Cik Najib punya. Lihat. Loading, tuan-tuan dan puan-puan. Lama sikit lah nak masuk Aero Angkasa ni. Kan? Nak kena pergi Angkasa Raya. Okey, ini yang disediakan oleh Cik Najib lah. Kan? Bilik ni di bawah Muhammad Zulkhairi bin Mat Saad. Kita punya PJ di sana lah. Okey. Di Aero Angkasa. Pusat Pengajian Aero Angkasa. Kita boleh cetak juga. Kalau kita nak lah. Tapi Cik Najib yang cetak.
Okey, dia ada ni almari, gerobok ada, semua ada kit pembelajaran. Ni dia punya. Semua di Aero Angkasa punya. Okey, kita tengok wind tunnel. Dia pun ada wind tunnel juga. Kan? Itu Toyo ni ada, data acquisition. Kita boleh tengok sana. Dan pinjaman, nampak? Kan? Jabatan 463, saya punya jabatan. Alat saya AK3967. Ini alat kita. Alat awam yang dipinjamkan, nampak? Pinjaman ni ke dalam Q4 7 Aero Angkasa. Jadi dia print, alat kita tu print sekali di Q4 dia. Dia nampak tak? Jadi kalau kita nak print lah. Nanti disediakan oleh Datuk Najib di sini. Kemudian disahkan oleh Muhammad Zukhairi ni lah. Kan? OPJ di Aero Angkasa. Jadi kita boleh tengok kalau alatnya yang dipinjamkan tu. Kan? Tadi kita dah pergi. Ni alat kita ni. Alat kita awam. Tapi diletakkan di Aero Angkasa. Kita lihat saja dia masuk dalam ni. Nampak Q4 dia. Q4 7. Cara bagaimana kita nak tengok alat kita dan alat PTJ tu sekali dalam Q4 7. Okey, kita tutup sini. Kembali kepada sini. Sekarang kita dah boleh nampak sini dah kan. Pergerakan pun macam tu juga. Kita lihat pinjaman. Dalam kes ni dia dalam bentuk pinjaman. Bukan pergerakan. Dalam bentuk pinjaman. Jadi di Aero Angkasa. Ni kita boleh tengok pergerakan juga. Sama lah tadi. Okey, di Aero Angkasa. Okey, untuk yang kes yang seterusnya, kita nak tengok yang aduan kerosakan ni. Okey. Aduan kerosakan pula. Ni selenggara ni, 13-14. Okey. 13-14. Kita akan tengok dalam kes ni, contoh kita tengok hilak lah. Hilak ni banyak. Okey, cari aset. Hilak. Ada 2 unit hilak. Jadi kita ambil hilak yang lama lah. Hilak yang lama adalah yang ni. Okey. Jadi kita akan tengok butiran dalam ni. Okey, ini butiran sebelah kiri ni adalah PTJ punya. Kita tengok pula wujud penyelenggaraan berjadual. Okey, dalam ni kita akan lihat dia punya dia punya butir penyelenggaraan. Jika ada wujud penyelenggaraan berjadual ni, kita akan boleh lihat dia. Dia akan pergi kepada Q4 14. Okey, ini adalah 98 rekod yang servis kepada hilak ni. Jadi kita boleh nampak dia macam tu. Itu cara daripada maklumat butiran tu. Kita akan pergi Q4 14. Q4 13 ni tak ada lah. Q4 13 ni adalah senarai yang memerlukan penyelenggaraan dalam keadaan sekarang tak ada. Okey, kalau kata nak ada, kita boleh tengok dalam Q4 13 penyelenggaraan Q4 13. Tengok berapa alat yang ada dalam Q4 13 ni. Okey, contohnya Humidity Room Controller. Kan, 5068. Kan, 5068. Jadi kita boleh pergi dekat daftaran ni, 5068 5068. Cari 5068. Kita akan dapat alat yang ada dia punya Q4 13. Okey, Humidity Room Controller. Kita tengok butiran. Ini seperti tadilah. Dan dia ada Q4 13, nampak? 14 pun ada, 13 pun ada. Kita akan lihat apa dia ke list dalam Q4 13 yang tadilah. Kan? Dia boleh print cetak yang Q4 13. Itu saja. Dia punya ni tadi. Yang ni penyelenggaraan kita tutup. Senarai lokasi jabatan.
yang Q4 7 tadi. Tutup, ambil yang ni balik. Kemudian kita pergi senarai pendaftaran lagi, apa yang ada dalam tu. Tengok. Seterusnya kita akan tengok apa lagi yang ada. Okey, pelupusan. Kalau ada yang dilupus 16 17 ni tiada dalam senarai pelupusan. Okey, jika kita nak tengok yang dah lupus, dia mesti ada dalam ni lah. Jadi kita pergi daftar PTJ, kita cari alat yang telah lupus lah. Dalam kes ni senang saja. Kita cari aset, kemudian status telah lupus. Ada alat yang telah lupus. Kita ambil salah satu dia punya contohnya. Banyak lah dia awam yang lupus ni. Katalah Canon IR22 photostat ni contoh, kita tengok macam mana. Nampak Q4 16 17 dia akan link terus kepada Q4 17. Sudah lupus. Dan kategori ni lupus. Dia alat ni dah lupus dah. Photostat machine. Lupus. Kemudian kita boleh klik dia punya Q4 17. Nak tengok bukti dia lupus. Okey. Q4 17. Telah lupus. Dia masuk dalam ni lah. Salah satu daripada ni adalah Canon photostat ni lah. Okey. Telah dilupuskan. Apa yang telah lupus? Inilah dia punya bukti dah. Okey. Laporan dan surat ni. Yang telah lupus. Kalau kita boleh klik, oh dia dah lupus, keputusan dah ada di sini. Itu cara kita nak tengok yang tadi ni Q4 17. Saya rasa saya dah gone through kebanyakan lah benda dalam ni. Jadi saya rasa itu saja apa yang kita nak tengok dalam maklumat aset dan inventory untuk ikon yang nombor 2 tadi ni. Okey, ikon, maklumat dan butiran. Yang dalam ni ikon yang nombor 2 ni. Okey, nombor 2, nombor 1 kemas kini, nombor 2 maklumat dan butiran aset kita. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Semoga dapat manfaat daripada video ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.